Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat petang ini, tunggang Nabi dan Malaikat pula, ini bukti PAS bukan parti agama. Dipetik daripada Harapan Daily. PAS mendapat kecaman banyak pihak. Susulan kenyataan timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang menyentuh sensitiviti Islam. Ahli Parlimen Kubang Krian Kelmarin mempersoalkan bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika beliau tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandang. Netizen kata, ramai yang mengatakan Anwar tak ambil gaji, tapi dia masih mempunyai allowance bekas timbalan Perdana Menteri atau dia juga mempunyai allowance sebagai ahli parlimen. Dan beliau juga mempunyai allowance lain selain daripada gaji. Sebagai Perdana Menteri, beliau ada gaji pokok dan juga allowance. Yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim, dia tak ambil gaji. Jadi, mungkin itu sumber pendapatan untuk Anwar Ibrahim. Apa yang lebih mengecewakan netizen ialah Tuan Ibrahim sepatutnya menyokong dan menjadikan amalan terbaik Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu sebagai satu teladan, bukan mengecam dan mencemooh. Anwar Ibrahim melakukan yang baik, melakukan yang terbaik bagi menunjukkan solidariti terhadap kesusahan hidup rakyat sekarang. Tuan Ibrahim pula membuat perkara yang sebaliknya, mencemooh perkara yang baik. Apa salahnya Anwar Ibrahim tak ambil gaji? Apa salahnya Anwar Ibrahim membuat satu teladan, satu cara yang boleh ditiru oleh Tuan Ibrahim Tuan Man? Kenapa pula dia mencemooh? Itu yang paling membuatkan netizen menjadi bengang. Kata mereka, kalau tak dapat tiru Anwar Ibrahim yang tak ambil gaji itu, cukuplah. Jangan mencemooh pula perbuatan baik Anwar Ibrahim, kata netizen. Kalau meniru tak boleh, jangan pula mencemooh, kata mereka. Yang patut dicemuh oleh timbalan Presiden PAS ini ialah beberapa orang yang makan gaji buta. Sudahlah kerap tak hadir sidang parlimen, masih pula tak dicemuh oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Bayangkan sajalah, ada ahli parlimen yang langsung tak hadir berhari-hari, bahkan berpuluh-puluh hari tak hadir parlimen. Tapi itu pula tak dicemuh oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurut laporan ini lagi di di harapandaily.com, Tuan Ibrahim berseluruh demikian semasa mencelah ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan belanjawan 2025. Menurutnya, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada Rasul. Kata Tuan Ibrahim, saya rasa Tambun Anwar tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi, katanya. Ini nampak lebih hebat daripada Rasul ni. Mungkin dia malaikat kut, dia tak makan gaji, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Atau mungkin dia transfer pindahkan saja, dia tak ambil secara fizikal tapi dia ambil online, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Bagaimanapun rata-rata netizen terkejut dan mempertikai sikap pemimpin tinggi PAS yang kononnya parti Islam. Sebab itu kena bezakan, PAS bukan parti agama. Ia hanya parti politik semata-mata. Sebab itu ahli PAS boleh mencarut, menipu, bahkan menyebarkan fitnah macam tiada dosa pahala. Ini bukan ajaran agama Islam, tulis pengguna X @pasby. Sementara itu, Munib berkata, Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dengan penuh ikhlas tanpa meminta sebarang ganjaran material daripada manusia. Mereka tidak diberi peruntukan berupa gaji atau upah atas usaha dakwah mereka, melainkan hanya berharap kepada ganjaran daripada Allah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahawa para nabi tidak meminta apa-apa daripada kaum mereka, melainkan murni melaksanakan amanah yang dipikul, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah lama tak dengar tentang suara Akmal Saleh. Anda rindu dengan Akmal Saleh? Kalau rindu, tulis rindu. Kalau tak rindu juga tulis rindu. Ramai orang sebenarnya yang sedang tertunggu-tunggu reaksi daripada Akmal Saleh tentang beberapa isu yang hangat yang ada di Malaysia, khususnya isu GISBH, isu tentang PTPTN, isu tentang pasir, Raja Pasir di Selangor, dan macam-macam lagi lah isu yang ditunggu-tunggu komen daripada Akmal Saleh ini. Agaknya, apa komen Akmal Saleh tentang GISBH, apa komen Akmal Saleh tentang perkara-perkara yang panas yang sedang berlaku di Malaysia ini. Ada juga yang menunggu apa komen Akmal Saleh tentang belanjawan 2025 yang telah dibentangkan oleh Anwar Ibrahim. Biasalah kan, Akmal Saleh ini kadang-kadang macam seakan-akan menyebelahi pembangkang Perikatan Nasional juga. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lokman Adam, dia kata Akmal Saleh ini kadang-kadang macam jadi pula juru cakap Perikatan Nasional, jadi lidah Perikatan Nasional pula, kata Lokman Adam. Jadi itulah sebabnya ramai orang tunggu apa komen daripada Akmal Saleh berkait dengan belanjawan 2025 yang turut dianggotai oleh parti beliau sendiri, yaitu UMNO, dalam bahagian kerajaan juga. Adakah beliau suka atau tidak? Tak tahulah. Tentang berkait dengan isu subsidi minyak, bantuan-bantuan kepada orang miskin, dan juga inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan, telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Apa pula kata Akmal Saleh yang selama ini dianggap oleh netizen sebagai terpaling. Kali ini Akmal Saleh dah tahan lagi, akhirnya buka mulut pula berkait dengan isu hutang PTPTN. Wah, ini modal baru, modal politik baru yang mungkin boleh digunakan oleh Akmal Saleh untuk meraih perhatian daripada para pengundi. Kata Akmal Saleh, dari dulu lagi BN dah cakap berkait isu hutang PTPTN. Wah, tiba-tiba pula Akmal Saleh mengaitkan PTPTN dengan Barisan Nasional, sedangkan PTPTN ialah PTPTN yang dibenarkan oleh Barisan Nasional satu ketika dahulu. Pemuda UMNO hari ini membidas kerajaan, khususnya Pakatan Harapan PH, berhubung isu hutang pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Nah, itulah yang saya kata tadi, kan? Akmal Saleh ini asal bercakap saja mesti membidas diri sendiri, membidas rakan kerajaan sendiri. Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh dalam kenyataan di Facebook berkata sejak zaman BN memerintah lagi, kerajaan telah memaklumkan bahawa hutang pinjaman berkenaan tidak boleh dimansuhkan. Namun katanya Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, dimaki dan dihina. Kita dah cakap lama dah sejak dari zaman BN kerajaan dulu, katanya lagi. Tapi tak nak percaya, malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berbakul Najib dimaki dan dihina. Katanya merujuk laporan media bahawa kerajaan tidak dapat menghapuskan hutang PTPTN kerana kekangan yang besar. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Mustafa Sakhmud memaklumkan Dewan Rakyat bahawa kerajaan sukar untuk memansuhkan hutang PTPTN kerana komitmen kewangan yang begitu besar. Katanya kerajaan juga perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sebelum ini telah melunaskan hutang pinjaman dianggarkan 76 bilion ringgit. Jelas Mustafa, dia sedar bahawa isu hutang PTPTN menjadi sebahagian manifesto baik di pihak kerajaan maupun pembangkang dalam pilihan raya umum lalu. Cuma dalam keadaan sekarang ini, memang untuk kita menghapuskan hutang PTPTN agak sukar dengan komitmen kerajaan yang begitu besar. Kita juga kena fikirkan, bila kita mahu hapuskan yang belum membayar, kita kena fikirkan juga yang sudah membayar itu, katanya lagi. Ya, betul lah itu kan. Bagaimana dengan orang yang sudah membayar? Rugilah yang sudah membayar. Manakala yang belum membayar, tiba-tiba pula dihalalkan pula hutangnya itu. Macam tak adil lah kan. Yang mati-mati bayar, dah bayar pula. Yang tak mati-mati bayar, dah dihapuslah pula.
alang-alang kalau nak buat begitu, bayar balik hutang PTPTN yang pernah dibayar oleh peminjam, kata netizen. Dan ada juga yang kata, tak payahlah nak dimansuhkan, siapa suruh berhutang, kata mereka. Mengulas lanjut, Akmal berkata antara pendekatan yang diambil kerajaan BN ketika itu ialah dengan memberi pinjaman percuma kepada pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Mungkin antara cadangan semasa zaman BN dahulu untuk beri percuma kepada peminjam yang mendapat keputusan cemerlang dan pengurangan kepada peminjam yang lain terutama dari keluarga yang kurang kemampuan boleh diteruskan. Apa boleh buat, layan jelah, katanya lagi. Ada 7 komen daripada netizen. Kata Ping Merlin, disebabkan BN UMNO, Najib Razak dan kes 1MDB, maka negara terpaksa menanggung hutang dan tidak dapat memberi pulangan balik kepada rakyat. Akmal lupa amanah rakyat terutama bangsa Melayu, kata Ping Merlin. Oasis PG kata, bukankah setelah Najib hutang negara semakin banyak, kau baru keluar gua ke, kata Oasis PG. Ping Marlin kata, banyak kau punya gua, UMNO lah yang seperti duduk dalam gua kena cucuk hidung, sokong Najib. Butakah mata atau buat-buat bodoh, kata Ping Marlin. Jolo berurusan dengan Najib, kau tak persoal pula, kata Ping Marlin. Green Cita kata, hello doktor. Cuba fikir semasa bos penyangga kamu menyandang jawatan Perdana Menteri. Ringgit jatuh teruk berbanding dengan dolar Singapura. Lepas tu kes 1MDB yang menyebabkan wang negara lesap begitu sahaja. Orang yang nak siasat penyangak Najib semua ditangkap dan mulut mereka ditutup, kata Green Cita 3211. Lepas BN tumbang dan Pakatan Harapan jadi kerajaan baru, siasatan ke atas 1MDB dibuka dan memang punya penyangak Najib ada curi duit rakyat, katanya. Lepas Najib didakwa dan dipenjarakan, adalah orang macam kamu ni yang bermati-matian nak penyangak ini dilepaskan, katanya. Banyak bukti telah dikemukakan yang Najib curi duit rakyat tetapi tak dengar. Apa boleh buat, layan jelah, kata beliau lagi. Oasis PJ kata, betul ke hidup kau susah masa tu, dapat BRIM tak ingat pula, katanya. Kes Najib semakin lama semakin bingung, semakin nampak dia bertambah semangat membuktikan kebenaran. Hairannya, orang dalam penjara yang tak dapat bergerak bebas masih jauh lagi buktikan dia bersalah. Apa pendakwa dah tak cukup poin ke, katanya. Golden Eye kata, Akmal, bila negara telah dirompak segala rancangan terganggu atau diganggu. Najib, UMNO, kata beliau, pemimpin itu harus jangan kamu jilat lagi, katanya. Oasis PJ kata, siapa kroni dia? Saudara, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan pastinya setiap kali Akmal Saleh bersuara, ada saja yang tak kena. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu penjelasan dan pencerahan. Mengapa Wan Faisal sepatutnya tidak dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat? Beberapa hari yang lepas, Wan Faisal mengakui bahawa beliau dizalimi apabila beliau tidak dibenarkan berada di foyer ataupun di kawasan parlimen. Beliau kata ini cukup zalim. Tapi netizen kata, yang selama ini dibuat oleh Wan Faisal tak zalimkah? Kata mereka, merujuk kepada beberapa tindakan dan perkataan yang dibuat oleh Wan Faisal yang menurut netizen juga lebih kejam. Walau bagaimanapun, menurut laporan di mycameo.net ini, eloklah Wan Faisal tidak dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat. Di dalam Dewan Rakyat, pembangkang cuba mempersoalkan keputusan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul tidak membenarkan Wan Faisal berada di galeri awam Dewan Rakyat. Taqiyuddin Hasan daripada PAS Pembangkang membangkitkan peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 5 ketika menyatakan bantahan tersebut. Berdasarkan peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 5, jika seseorang ahli digantung, dia hendaklah keluar dan tidak ambil bahagian dalam mesyuarat sehingga tamat tempoh penggantungan. Macang sudah digantung selama 6 bulan dari 18 Julai 2024 hingga 18 Januari 2025.
Namun dalam perenggan 3, surat yang diterima beliau beberapa hari lalu menyatakan beliau tidak dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat, termasuk galeri awam dan tempat pegawai bertugas. Namun, masih boleh berada di perkarangan kompleks parlimen dan mengikuti siaran langsung yang dipapar. Beliau tidak duduk di tempat beliau sebagai ahli parlimen, kata beliau. Tetapi di galeri awam tempat orang kampung boleh datang dari ceruk mana sekalipun duduk sini, katanya lagi. Speaker kata Machang Wan Ahmad Faisal tidak boleh duduk. Sedangkan itu menunjukkan beliau ahli parlimen yang prihatin dan komited, katanya. Tapi netizen kata kalau betullah apa yang dikatakan oleh PN PAS itu, mengapa pula ahli parlimen PAS Perikatan Nasional ramai juga yang tak hadir? Apakah mereka itu tidak prihatin dan tidak komited? Sila jawab, kata netizen. Dan menurut PN juga, PAS juga ada beberapa perkara berkaitan rakyat parlimennya boleh minta untuk dimasukkan dalam perbahasan ahli dewan, katanya, sebaik selesai sesi soal jawab. Untuk rekod, ahli parlimen Machang Wan Faisal telah digantung dari menghadiri sidang Dewan Rakyat kerana cuba menipu Dewan Rakyat dengan fakta dari surat layang. Rasanya seorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai kualiti seperti Wan Faisal sememangnya layak tidak dibenarkan berada di Dewan Rakyat. Kalau betul seperti yang Taqiyuddin katakan, beliau kononnya komited terhadap tanggungjawab beliau mewakili rakyat Machang, beliau seharusnya bersikap jujur. Lagipun, sepanjang menjadi ahli Dewan Rakyat, berapa banyakkah masalah rakyat Machang yang telah beliau ketengahkan? Jika setakat hadir ke Dewan Rakyat untuk menipu dan tidur, lebih baik tidak perlu hadir, hanya membazirkan duit rakyat untuk bayar allowance beliau, kata laporan di mykmu.net ini. Eloklah Wan Faisal tidak dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat menurut laporan ini. Dan di dalam paparan mykmu.net itu juga menulis tentang satu klip video pendek di TikTok yang menunjukkan Wan Faisal sedang tidur di dalam Dewan Rakyat. Bila ia berlaku, saya pun tak ingat, tapi dalam paparan ini menunjukkan Wan Faisal dalam keadaan tidur. Mengejutkan juga kita semua, kan? Jadi menurut laporan ini lagi, lebih baiklah Wan Faisal tak datang, tak hadir di parlimen, di Dewan Rakyat untuk mengelakkan beliau dalam masalah yang lebih besar lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, lebih eloklah, wajarlah Wan Faisal tidak hadir di Dewan Rakyat. Menurut laporan ini, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen kamu.